Sambungan muka surat 120. Dia sambung dengan kisah dua orang Bani Adam, dua orang anak Adam yang balahan sehingga berlaku pembunuhan. Dan inilah pembunuhan kali pertama berlaku. Dan inilah kerana peristiwa inilah Nabi SAW beritahu kepada kita, setiap pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ini, maka anak Adam yang pertama melakukan pembunuhan ini akan bertanggungjawab. Dia akan menanggung juga, kerana dia yang mula-mula sekali. Dia yang mula-mula sekali. Jadi selepas mati salah seorang anak Adam ni, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah SWT Allah Ta'ala telah hantar burung gagak. Burung gagak. Yang mana burung gagak tu yabhathu fil ard, dia cari sesuatu di atas muka bumi ni. Dari riwayat Israiliyat, biasa cerita-cerita ni semua diambil daripada Israiliyat semua. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala hantar seekor burung gagak. Dalam cerita Israiliyat, 2 ekor mari balah ke tak. Lepas tu sehingga bunuh. Kemudian dia gali. Sini tak ada gali lubang, tak ada lubang. Ni yabhathu fil ard, dia cari di atas muka bumi sesuatu liyuriyahu untuk Allah SWT guna burung ni untuk tunjuk kepada anak Adam ni yang pembunuh ni bagaimana untuk sembunyikan sawata akhi, keburukan dia yang dia buat pada saudara dia. Kita terjemah gitu. Bukan untuk dia sembunyikan apa dia? Aurat saudara dia. Tak ada, bukan aurat ni. Kita kena bayar bila pembunuhan telah berlaku kan. Orang yang kena bunuh tu, mana ada aurat dah. Pembunuh ni dia bimbang sekali ke apa dia? Dia bukan bimbang aurat kena bunuh tu. Gapo dia bimbang? Jasad tu sendiri tu. Mayat tu yang dia bunuh tu. Itu tu jadi sebagai apa dia? Itu perbuatan buruk dia. Jarimah dia, jenayah dia tu mayat tu lah. Jenayah dia tu lah mayat tu. Jadi Allah SWT hantar burung gagak. Berapa hantar burung gagak? Jadi kita jangan terkesal pula burung gagak ni. Jadi Allah Ta'ala hantar burung gagak untuk ajar manusia. Dan burung gagak ni Nabi bagi tahu kan dalam hadis kan, khamsah minal fawasik. 5 jenis binatang ni jenis fawasik, jenis makhluk perosak. Salah satu burung gagak. Tak sekali dengan apa ni? Sekali dengan kalajengking. Ni makhluk perosak. Tak burung gagak, kalajengking, dia tikuh. Sehingga di tanah haram pun, pakai ihram pun tak. Kalau binatang ni kan boleh bunuh. Boleh bunuh lah, bukan kena bunuh. Boleh bunuh. Tak, tikuh, kalajengking, dia juga tak, gagak. Dia gagak, ulama bagi tahu bukan semua jenis gagak jugalah. Dia ada jenis gagak ni banyak jenis rupanya. Gagak ni banyak. Dia panggil gagak abqa, gagak yang buat kerosakan, yang buat sapa, pengganggu, perosak, makhluk perosak. Jadi Nabi bagi kita boleh bunuh, boleh. Jadi Allah Ta'ala hantar burung gagak untuk ajar ke, untuk ajar orang yang lagu ni lah. Untuk ajar, bukan untuk ajar manusia, bukan suruh jadi tegur manusia. Jadi ini untuk tegur, burung gagak ni untuk tegur tak, anak Adam yang telah bunuh ni. Maka Allah telah hantar burung gagak ya bahasa fil ard, maka dia cari sesuatu di atas muka bumi ni. Sifat dia tu mengganggu kan. Dan bayangkan mayat dah sudah duduk dah terbiar begitu. Gitu. Jadi dengan mari burung dah, maka Allah Taala bagi tahu untuk tunjuk pada anak Adam itu bagaimana untuk sembunyikan apa dia kita kata kesilapan yang dia buat pada saudara dia, untuk sembunyikan jenayah. Manusia yang melakukan pembunuhan ni, dia kerisauan dia
ataupun dia malu juga pun, selagi mana ada kesan jarimah dia tu dia terasa, supaya kita konsisten. Sebab kita terjemah sau'ah, kita tak terjemah dengan aurat. Sebab kita tengok zahir bahasa Arab, sau'ah ni muannas bagi sayyi, dia satu lagi masdar sayyi'ah, sau'ah, sama daripada sayyi. Suatu yang buruk, satu perkara yang buruk. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala tabung untuk dia belajar daripada burung gagak tu, dan untuk dia sembunyikan jarimah dia. Jadi bila dia tengok burung gagak tu, maka dia berkata, ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab, adakah aku rasa lemah, tidak pandai lebih daripada burung gagak ni lagi. Fa uwariya sawata akhi, maka dia pun cuba sembunyikan kesilapan yang dia buat pada saudara dia, dengan apa? Dengan gali tanah. Sebab ni jenayah kali pertama ni, manusia tak tahu lagi. Fa asbaha minan narimin, lalu jadilah dia orang yang mana? Misah, orang yang misah. Jadi cerita ni diletak dalam kisah, di tengah-tengah kisah Bani Israel ni, Ahlul Kitab ni, supaya Bani Israel zaman Nabi ni, Ahlul Kitab zaman Nabi ni, ambil pengajaran. Jangan berlaku lagu ni, sejarah telah berlaku dah. Kamu nak marah pada Nabi SAW kerana semata-mata deki semata-mata. Jadi perkara ni telah berlaku dah. Kalau kamu nak Allah terima kamu, maka kamu bertakwa pada Allah SWT, maka Allah Taala akan terima kamu. Min ajli dzalika, demikian kerana itulah kata benar ala Bani Israel, kami telah wajibkan bagi Bani Israel, bagi semua manusia, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa dia bunuh satu jiwa tanpa hak, tanpa jiwa itu membunuh orang lain, melakukan kesalahan, au fasadin fil ard, seolah-olah dia telah bunuh semua manusia. Bunuh mana manusia? Wa man ahyaha, siapa dia menghidupkan mana-mana jiwa, seolah-olah dia telah menghidupkan ramai manusia. Wa laqad ja'atum rusuluna bil bayyinat, kemudian kembali semula, telah datang pada kamu rasul kami Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bukti-bukti. Thumma, kemudian inna katsiran minhum, kebanyakan di kalangan mereka Bani Israel ini, ba'da dzalika fil ardi la musrifun, selepas tahu kebenaran yang telah datang ini pada mereka, mereka benar-benar melampau di atas muka bumi ini. Kemudian hukum Allah Taala celah sini bagi orang yang mana menentang Allah dan Rasul, bagi orang yang melakukan kerosakan dari sudut pembunuhan. Kita belajar ada hukum bunuh tak sengaja, hukum bunuh sengaja. Dan sekarang ni hukum merampok. Hukum dia lain hukum dia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya balasan bagi orang yang mana memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Melakukan kerosakan di atas muka, iaitu kan melakukan perampokan, pembunuhan. Hukum dia lagu mana? An yuqattalu aw yusallabu, dia dibunuh ataupun disalib. Dia dibunuh lagu mana? Tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kaki secara khilaf, ataupun dibuat negeri, mengikut jarimah yang dia buat, dia mengikut yang terlibat dengan jarimah tu, dengan jenayah yang dia buat, dia bukan pembunuhan biasa. Kalau seperti mana merampok, bunuh orang ramai, tempat orang awal begitu kan, hukumnya dia bukan bunuh balah, pacung gitu, tidak, bahkan dia salib, dia sesuai dengan jenayah dia. Kalau dia bunuh seorang, dia bunuh 10 orang, dia bunuh dengan dalam keadaan yang mana menimbulkan ketegangan dalam masyarakat ni, maka hukumnya dia ni Allah Taala peluahkan, sehingga sampai peringkat terlibat sikit-sikit dia buat negeri. Dzalika lahum khizyun fid dunya, demikian itu bagi mereka kehinaan di dunia. Dan kalau mereka tidak bertaubat, walahum fil akhirati azabun azim, bagi mereka di akhirat azab yang sangat besar. Illa alladhina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Dan kalau bertaubat sebelum kena tangkap, min qabli an taqdiru alaih, maka dimaafkan juga. Dia penjenayah sebelum ni, kemudian dia bertaubat, maka kesilapan dia dimaafkan. Fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, maka ketahuilah bahawa Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah.
wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan untuk hampir dengan Allah Subhanahu taala dengan melakukan amal soleh. Wasilah ni bukan wasilah tawassul ni, tidak. Tak, ini wasilah ni Allah suruh kita cari jalan untuk menuju Allah SWT. Amal-amal soleh yang telah Allah Taala bagi tahu sebelum ni, dan tidak ada yang lebih baik lagi. Wajahad ni sebut kan, wasilah yang paling hampir sekali, yang paling mudah untuk hampir dengan Allah. Wajahidu fi sabil, berjuanglah kamu di jalan Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Innal ladzina kafaru, kemudian bawa ke akhirat. Orang yang kafir ni Allah Taala bagi balik dari akhirat lagi ada kufur dengan Allah tanpa iman. Allah Taala bagi tahu, lau anna lahum, kalulah sesungguhnya bagi mereka apa yang ada di atas muka bumi ni semua ni milik mereka belaka, wa mithlahu ma'ah, dan ditambah sekali ganda lagi, nescaya mereka akan tebuh diri mereka dengan semua tu untuk selamat daripada azab yaumil qiyamah, azab pada hari akhirat. Ini kedahsyatan. Ma tukubbila minhum, kalau mereka dapat tebuh pun akhirat tidak akan diterima. Tidak akan. Kalau mereka nak tebuh semua, kalau semua atas muka bumi ni milik mereka harta ni. Jadi betapa bernilainya sekarang ni untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yuriduna an yakhrujuna minan nar, mereka ingin keluar daripada neraka, wa ma hum, mereka tidak akan dapat keluar lagi, dan bagi mereka azab yang kekal. Kemudian panduan seterusnya daripada kita Allah ni, celah-celah tu Allah Taala datangkan hukum, dan celah-celah tu cerita tentang sikap Yahudi dengan hukum Allah SWT, supaya kita ambil iktibar. Wasariqu wasariqatu, orang yang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, yang curi tak dengan kadar hak dia, hak telah ditentukan. Faqta'u aydiyahuma, maka potong tangan mereka berdua. Ini didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua benda dia curi. Kalau dia curi bagi beg duit di atas kereta, tak, itu tak kunci pula. Tak. Waktu kalau curi itu walaupun banyak, tak kena potong tangan tu. Itu kecuaian daripada orang. Tuai dia tu telah dedah kepada pencuri itu pencuri. Oh ni kes potong tangan ni, tak. Orang kena curi ni bagi dia disimpan dengan sempurna. Tak. Dia kira masuk dalam rumah, pecah. Tak. Pintu rumah, tak, ambil barang dalam kunci. Orang begini ni potong tangan. Kalau barang-barang yang mana terdedah, tidak dijaga, dia ambil kan tak? Tak kena. Tak kena. Dan Islam dia ada syarat dia, syarat dia. Dia kadar dia pun ada juga, kadar dia pun ada juga. Tapi ini hukum asal dia, wasariqu wasariqatu. Orang yang curi lelaki dan pencuri perempuan, kadar dia, ada kadar dia yang sesuai dah tu, maka potong aidiyahum, potong tangan kedua-dua. Jazaan bima kasabana kana min Allah, sebagai balasan dengan sebab perbuatan mereka dan sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aziz, tengok Allah Taala akhi, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ini hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman taba min ba'di zulmih, maka siapa dia bertaubat selepas dia melakukan kezaliman dan kemudian dia baiki, maka fa innallaha yatubu, Allah Taala terima taubat dia. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Taala Maha pengasih. Apa hukum lagu ni? Mari semua ayat kan. Alam ta'lam anna, bukankah kamu tahu bahawa milik Allah belaka kan? Untuk kita puas hati. Setiap ahkam mari kan, Allah akan iringi tentang pemilikan dia. Ingat semula supaya setan tidak mari dalam kepala kita. Buat apa lagu ni Islam? Buat apa lagu ni? Bahaya kan? Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu bahawa lahu mulkus samawati, milik dia belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Milik dia belaka. Yu'adzibu man, dia boleh azab siapa yang dia kehendaki, dia boleh ampun siapa yang dia kehendaki. Dia boleh buat apa dia nak buat. Dia wallahu ala kulli syai'in qadir, dia Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahzunka, ini pujuk Nabi, tasliyah untuk Nabi ini berkenaan dengan kedegilan Yahudi dan juga sikap munafik yang terkesan dengan Yahudi, sikap orang Islam yang gapo dia terkesan dengan permainan mereka. Dengar macam ini menyedihkan Nabi. Jadi Allah Taala pujuk Nabi, wahai Rasul, la yahzunkan alladhina yusari'una fil kufur, jangan kamu sedih berkenaan dengan orang yang mana ke arah kekufuran yang segera mereka buat. Ini bermula ni ayat isu yang besar ni. Siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah ni. Bermula daripada ayat sini. Kita perhati daripada sini. Tengok Quran bagi tahu, wahyu Quran bagi tahu lagu mana. Sangat mudah kita Allah SWT. Jadi ni Allah Taala gambarkan keadaan Nabi, kesedihan Nabi bila umat dia, tak kira Yahudi ke munafikin ke, nak beriman dengan Allah begitu susah sekali, nak ikut hukum Allah begitu susah sekali, tapi ke arah kekufuran cepat. Apa saja syubhat tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menyedihkan Nabi. Ini mizaj Nabi ni, ke arah bila manusia cepat langgar perintah Allah Taala, dia menyedihkan.
minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min. Benda ni mari daripada orang yang mana dakwah dengan mulut mereka kata beriman dengan Allah dan Rasul, tapi hati mereka tidak beriman. Ini menyedihkan Nabi. Walaupun orang itu tipu, tapi Nabi tahu hakikat kan, tipu sebenarnya tipu diri dia. Nabi bukan sedih kerana kena tipu, sebab kita kena faham. Nabi bukan sedih sebab mereka tipu. Nabi sedih kerana keadaan mereka tak sedar, mereka telah dedahkan mereka tu bahaya akhirat. Ini kita kena faham. Ini kesedihan. Wa minal ladzina, dan juga sebahagian di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi. Sama'una lil kadhib, sama'una liqaumin akharin lam ya'tu. Mereka suka dengar, tengok ni sikap ni, suka dengar berita-berita dusta. Suka dengar berita-berita dusta, berita-berita yang tidak pasti. Sama'una lil kadhib, mereka suka dengar berita-berita dusta daripada Yahudi ke, sama-sama mereka berita tak tahu. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, sama'una liqaumin akharin lam ya'tu, dan mereka suka dengar daripada kaum yang mana yang lain, Yahudi yang lain, ketua-ketua dia, terlebar dia tu, lam ya'tu, tidak mari jumpa Nabi kerana sombong dia tak si akui. Jadi ada orang di kalangan orang yang mana ada penyakit dalam hati dia, di kalangan orang yang mana segera ke arah kekufuran. Nabi dia tengah cari jalan bagaimana nak pulihkan demo ni. Yuharrifuna al-kalim ba'da ma, iaitu kaum yang mana mereka ubah perintah-perintah Allah Subhanahu bukan daripada tempat dia. Ubah tempat dia. Tahrif, berlaku tahrif, halal jadi haram, haram jadi halal, semua hukum-hukum Allah dari Taurat ni lah, dari Taurat ni. Yaquluna in utitum hadza fakhudhu, dia bagi tahu pada orang yang mari dekat dengan dia, sama ada orang Islam Madinah tak, di kalangan munafikin lah. Bukan munafikin yang ada nifak, kerana duduk dalam majlis ulama mereka ni, ulama Yahudi ni. Tengok ulama Yahudi kata kepada dia, yaqulu, mereka kata in utitum hadza, bila Muhammad kecek lagu ni tak kamu boleh ambil. Bagi tahu dah, dia buat dah. In utitum hadza, ni bahaya. Nak kita ni. Sebab tu kita belajar Quran taslim. Tak. Bahaya. In utitum, kalau dia kata lagu ni tak, maka kamu boleh ambil. Wa illam tu'tahu fahdharu. Tapi kalau dia tak ajar selain daripada kita, maka kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Wa man yuridillahu fitnatahu, maka Allah Taala bagi tahu sebenarnya orang yang ini sedang diuji oleh Allah SWT. Siapa yang Allah Taala nak uji satu orang itu, nak buat fitnah pada dia kan, maka falam tamlikan lahu minallah, kamu tidak dapat memiliki apa-apa untuk selamatkan dia daripada azab Allah sedikit pun. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, itulah orang yang mana Allah Taala tidak ingin bersihkan hati mereka. Tak nak biar dia dekat dia begitu. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ini khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat besar. Ulama Yahudi, sama'una lil kadhib akalun lisuh. Tengok ni, mereka ni suka dengar berita-berita bohong. Berita bohong. Ulama mereka ni akalun lisuh, dia makan duit haram, makan duit haram. Baru makan duit haram, kebenaran dia tak royak, dia cukup dia tak ada kata sama'una lil kadhib. Mereka dengar, mereka diam, tak kecek, supaya perut nasi tak terjejah. Kalau royak orang sebenar ke, orang tak serikut, orang lari. Jadi kerana tak siri orang lari dia, supaya sentiasa dia ada upah dia tu, maka dia dengar pembohong ni, dia tak kata gapo, maka Allah nak kata dia ambil itu semua tu haram belakang, haram. Sebab tu ulama dia kena tahu bila dia boleh ambil, bila dia tak boleh ambil. Kalau dia diberitahu supaya kalau kecek lagu ni boleh kecek, orang ni tak boleh kecek, bercanggah dengan kitab Allah kan tak? Dalam bahaya dia. Kemudian cerita seterusnya, fa in ja'uka fahkum bainahum, ini Allah Taala bagi tahu pada kita dalam Bukhari, dalam Musnad Ahmad, digabung ke cerita asbabun nuzul. Allah cerita berkenaan dengan rombongan Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi buat keputusan berkenaan dengan masalah yang berlaku sama mereka. Lelaki yang berzina, yang sudah berkahwin berzina dengan perempuan yang sudah berkahwin berzina di kalangan Yahudi, orang sama-sama Yahudi. Jadi ni mereka, kita kata perangkat Nabi lah. Ayat Quran duk kritik ulama Yahudi ni, tak makan harta haram, tak sembunyi kebenaran, tahrif, tak. Jadi bila berlaku keadaan begitu, jadi mereka minta Nabi buat keputusan. Dan ulama Yahudi pergi jumpa Nabi.
Bayangkan Nabi sebelum duduk cari peluang untuk bina hubungan dengan Yahudi. Kita dengar hadis daripada Musnad Ahmad kan, bagi tahu kalau 10 orang saja ulama Yahudi beriman, seluruh Yahudi akan beriman. Dia bila berlaku begini, ulama Yahudi panggil Nabi, pergi jumpa Nabi, ngadak Nabi. Allah Taala berturun ayat, fa in ja'uka fahkum bainahum. Bila mereka datang jumpa kamu wahai Muhammad, maka buatlah, kamu boleh buat keputusan di antara mereka. Ataupun kamu boleh berpaling, tak usah cara, tak apa juga. Allah Taala bagi pilihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tu'rid anhum, sekiranya kamu berpaling daripada mereka, falan yadurruka syai'an. Kamu tidak akan mudarat sikit apa pun. Telah beritahu pada Nabi. Wa in hakamta, tapi kalau kamu nak buat keputusan di antara mereka, fahkum bainahum, maka buat keputusan dengan adil berdasarkan kitab Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala suka pada orang yang mana berlaku adil. Dan Allah Taala beritahu bagaimana mereka nak jadi kamu sebagai kata putus. Sedangkan di sisi mereka sudah ada Taurat, dan itu ada hukum Allah. Thumma yatawallau, tapi mereka berpaling daripada kitab Taurat, daripada hukum dari Taurat. Wa ma ulaika bil mu'minin, tidaklah mereka itu orang mukmin. Taala bagi tahu. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah turun Taurat ni, dalam itu ada petunjuk dan cahaya. Yang mana sekian ramai para nabi telah berhukum dengan Taurat. Alladzina aslamu, yang mana mereka semua turut belaka. Lil ladzina hadu, di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi yang mana patuh pada Taurat. Warabbaniyun, begitu juga para salihun mereka dan ahbar, ulama-ulama mereka yang jaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka tu saksi tentang kebenaran yang ada dalam Taurat ni. Maka ni sama semula, fala takhshawun nas, sama pada Nabi, maka jangan kamu takut pada manusia, takutlah pada aku. Wa la tashtaru bi ayati, jangan kamu beli, jangan kamu jual ayat aku dengan nilai yang sedikit. Aman lam yahkum bima anzalallah, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah orang kafir. Betul? Ayat ni kan jadi isu besar kan? Tak. Lagu mana ni orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT? Kerajaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah sekarang ni, hukum dia dia lagu mana? Ulama zaman kita ni dia buat istilah sehingga pemimpin-pemimpin kita pun jadi tenang jadi. Tak. Dia kata tak. Faulai kaumul kafir, Allah Taala kata siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang itu orang kafir. Itulah orang kafir. Jadi ulama zaman kita dia syarah, dia buat kaedah. Dia kata jadi kafir ni kalau dengan niat bahawa bila hukum Allah tak sesuai. Kalau dia tidak ada niat hukum Allah SWT tidak sesuai, tak, maka dia tidak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Maka itu yang jadi pemimpin tenang belakang tu. Dia lagu tu kau. Mana kita boleh tidak laksana hukum Allah dengan syarat, tak. Dalam hati kita tidak ada i'tiqad bahawa hukum Allah itu tidak sesuai. Hukum Allah sesuai. Hukum Allah paling sempurna sekali, tapi kerana keadaan begini, maka tak jadi kafir kalau kita buat hukum orang lain. Ambil hukum British, ambil hukum orang kafir. Jodoh kan lagu tu. Dia kita tengok ni sekarang. Kita tengok riwayat daripada Bukhari dan gabung dengan Musnad Ahmad. Ini berkenaan ini kisah ni berkenaan dengan Yahudi. Mana Yahudi? Bagaimana mereka boleh jadi kafir? Allah Taala panggil mereka kafir ni. Yahudi ni kan. Kita beritahu ayat atas tadi tu, dia punya asbabun nuzul dia tu berlaku perzinaan di kalangan orang Yahudi. Perempuan yang sudah berkahwin, lelaki yang sudah berkahwin berzina, sama-sama Yahudi. Jadi dia minta Nabi buat keputusan. Dalam Bukhari hadis tu ringkas ya. Dalam itu ada Abdullah bin Salam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi bila Nabi buat keputusan, Nabi minta Taurat. Nabi kata bagaimana dengan Taurat? Bagaimana kamu buat keputusan bila berlaku lagu ni? Jadi mereka bagi tahu kami, dia bagi tahu kami hanya dak pukul, kemudian kami malu ke depan khalayak ramai. Itu hukumnya dia. Kami cotek muka dia dan kami arak depan orang ramai dan sebab rotan. Berkenaan dengan orang begini. Nabi tanya, dari Taurat lagu mana? Dari Taurat. Mereka senyap. Nabi kata bawa Taurat sini. Mereka bawa Taurat. Mereka tunjuk Taurat. Taurat yang mana syarah mereka baca. Syarah mereka tu lagu mana? Tak, bila lelaki yang sudah berkahwin berzina, perempuan yang sudah berkahwin berzina, maka hukum dia, syarah dia tu, bukan mata. Tak. Dia bagi tahu hukum dia dipermalukan depan khalayak, kemudian dirotan, disebab. Maka Abdullah bin Salam bagi tahu, kamu tipu. Dak akad tangan kamu tu. Rupanya dia pakai tangan tu tempat ayat rejam. Tak. Jadi bila akad tangan tu, bila baca hukum bagi lelaki yang sudah berkahwin berzina, perempuan yang sudah berkahwin berzina, hukumnya dia rejam. Maka Nabi berkata, aku mula sekali tegakkan perintah ni. Nabi perintah supaya rejam kan.
Jadi marah ulama Yahudi pada Nabi. Jadi dalam Musnad Ahmad lagi detail. Tengok dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad Nabi tanya, bagaimana boleh berlaku lagu ni? Tengok Nabi tanya. Nabi sebut nama Allah, Nabi bersumpah, aku anshuduka billadhi khalaqas samawat. Aku minta kamu bersumpah dengan zat yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana boleh berlaku lagu ni? Maka Abdullah bin Salam bagi tahu, ulama Yahudi yang ada bersama dia bagi tahu, oleh kerana kamu telah bersumpah dengan nama Allah gini, maka aku kena royak sebenarnya tengok sebenarnya bagi tahu yang menyebabkan kami ubah ni, maknanya hukum Taurat, hukum rejal tu mereka i'tikad itu hukum Allah. Hukum mereka tu yang mereka buat tu mereka tahrif. Mereka ubah. Mana bagi mereka ni hukum Allah ni, hukum rejal tu hukum Allah. Hukum mereka tu bukan hukum Allah, tapi mereka ubah dah. Jadi mereka bagi tahu sebab dia. Tengok sebab dia ni. Allah Taala panggil kafir juga kan. Sebab dia mereka kata apa dia? Dia kata anak raja-raja, anak orang kaya-kaya ni berzina kan. Jadi bila mereka ditangkap berzina, maka mereka tidak dihukum. Jadi bila orang biasa berzina, maka kami hukum dia. Jadi masyarakat marah. Tanya orang kaya tak kena igat, dan orang miskin kena igat. Jadi berlaku pemberontakan. Jadi masyarakat awal nak marah pada ulama-ulama dia. Jadi kami duduk mesyuarat. Jadi mesyuarat kami buat keputusan lagu mana supaya orang ramai tak marah pada kita. Tengok ulama ni takut pada orang. Dia punca kerana dia takut pada orang, dia takut pada orang ramai, dia takut pada orang kaya. Maka dia kata kami telah mesyuarat, maka telah ijma'. Tengok ijma' sepakat ni semua ni. Sebab tu ijma' secara mana kalau khilaf dengan hukum Allah tidak ada nilai. Sepakat lagu mana? Hukum orang lelaki yang berzina, yang sudah lelaki yang sudah berkahwin berzina, perempuan yang sudah bukan berzina ni hukumnya dia seperti mana yang termaktub sekarang. Tapi hukum Allah lagu mana? Mereka kata hukum Allah adalah rejal. Mereka yakin. Tapi mereka tidak berhukum dengan Allah. Ayat ni dituju pada mereka. Wa man lam yahkum, siapa dia tidak berhukum dengan Allah itu orang kafir. Kafir. Dia tengok situasi dia tu. Mereka tengok sebab tu asbab nuzul sebab dalil. Sebab tu dia batal belaka. Orang kata mana Yahudi tidak i'tikad bahawa hukum dia lebih baik daripada hukum Allah. Dia tidak beriktikad bahawa hukum Allah ni hukum dia lebih baik dengan hukum Allah. Dia tidak ada yakin dengan hukum. Dia yakin rejal ni hukum Allah, tapi dia tidak laksana. Allah Taala kata wa man lam yahkum, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Itu orang kafir. Bahaya kan? Bahaya. Ini keadaan sebenarnya. Mana ada apa dia? Kalau kita tidak niat bahawa hukum ni lebih sempurna, hukum Allah tak sempurna. Tak ada. Dia niat. Ni buat keputusan ni. Ayat asbabun nuzul ni, ulama mereka yakin bahawa hukum rejal itu hukum Allah. Mereka tak bertikar pun. Mereka beriman dengan hukum tu. Tapi Allah Taala panggil kafir sebab mereka tak ikut. Sebab mereka tidak ikut. Ajib. Macam mana kita boleh buat istilah tak? Kalau niat kita kita tidak ada niat untuk rasa bahawa hukum Allah tidak sesuai kan? Cuma kita buat kerana keadaan, maka kita tak jadi kafir. Jadi kafir ni kan? Dia kerana keadaan, kerana masyarakat kan? Kerana orang kaya, dia kerana masyarakat tu. Kerana takut masyarakat tak terima ni, maka dia buat hukum lagu ni. Dan Allah dah panggil kafir kan? Dia ambil satu lagi syubhat. Memang kafir, tapi kafir bukan kafir keluar daripada millah ni. Tengok. Dia kata ni kafir seperti mana kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tafsir ayat ni, tengok dalam Musnad Ahmad, tengok dalam Tirmizi, tengok dalam Musnad Ibnu Abi Hatim, hatta dari Ibnu Katsir datang dengan riwayat-riwayat dia bahawa Ibnu Abbas tafsir wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Maksud dia kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak keluar daripada millah. Oh, ni bahaya ayat ni. Nisbah pada Ibnu Abbas. Ini satu gambar dia jenayah ilmiah yang begitu teruk sekali. Ni orang dipanggil, siapa dia bela gini? Ulama lagu mana? Dia panggil murji'ah, khawarij. Satu khawarij, satu murji'ah. Murji'ah ni kefahaman dia apa? Tak apa, tak semaya tak apa, Allah Taala tak marah. Allah Taala Maha Pengampun. Ini murji'ah ni. Tak apa tidak berhukum kepada pemimpin, tak apa tak berhukum dengan Allah. Selagi mana kamu tidak i'tikad begitu, kamu orang Islam lagi. Kamu boleh jadi mukmin lagi. Murji'ah. Dia umat ni kena irja'. Irja' ni tak tengok gapo dia? Asal niat molek. Amalan tak apa, Allah Taala tengok hati. Ini kesan daripada irja'.
Irja' ni bahaya. Irja' tak. Irja' habis dia pesong agama. Jadi kata Ibnu Abbas tu lagu mana? Ni keluar walaupun ada kata sanad dhaif, tapi turut banyak kan. Ni benar daripada Ibnu Abbas sebenarnya. Ibnu Abbas bagi tahu, Ibnu Abbas tafsir. Tapi Ibnu Abbas bila tafsir, sebab tu kena ambil pemuliaan. Kalau jujur tak sesat masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, itu sebagai balas daripada Khawarij. Ibnu Abbas ni saya Ali lantik dia pergi antara untuk berdebat dengan Khawarij. Fitnah Khawarij pada zaman sahabat ni. Khawarij ni lagu mana? Khawarij ni siapa dia melakukan dosa besar, kafir. Dia punya syadik Khawarij ni tak berkenaan dengan, khususnya berkenaan pemerintah pada zaman itu, lantik pemimpin tidak mesyuarat. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran kan, wa amruhum syura bainahum. Allah Ta'ala perintah kamu ni kena mesyuarat dengan kamu. Tapi lantik pemimpin dengan tanpa mesyuarat ni khilaf dengan hukum Allah. Siapa dia tidak berhukum Allah, maka dia jadi kafir. Khawarij semua perkara yang melibatkan dosa besar ke, yang melibatkan gapo-gapo, semua dia buat dalil, dia ambil dalil ni wa man lam yahkum. Dia ambil sani je. Dia bukan ambil cerita ni. Khawarij ni semua orang melakukan dosa besar kan? Tak. Maka melakukan dosa besar, Allah Ta'ala kata jangan hatta secara individu pun, hatta berzina pun, hatta apa dia? Hatta minum arak. Allah Ta'ala kata jangan minum arak, okey? Kita minum arak, tidak berhukum Allah juga, okey? Tak dia ambil. Allah Ta'ala kata jangan berzina, maka dia berzina, tidak berhukum Allah, okey? Jadi dia ke ayat ni siapa dia tidak berhukum Allah, maka dia kafir. Maka kafir, berzina pun kafir, minum arak pun kafir, semua kafir. Jadi Ibnu Abbas saya nak hantar pergi jawab. Jadi Ibnu Abbas kata memang ke dia sudut luar ke tidak berhukum dengan Allah juga. Minum arak, Allah Taala kata jangan minum arak. Itu tidak berhukum dengan Allah juga. Dia khususnya pada pemimpin yang melakukan kezaliman pada zaman Khawarij ni, pemimpin yang mana lantik dak apa dia? Dengan gubernur-gubernur yang melakukan kezaliman kan, semua dia kata kafir belaka. Jadi Ibnu Abbas bagi tahu memanglah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Situ dengan makna tempat kamu tu kufrun duna kufrin. Berzina tidak berhukum dengan Allah juga. Allah Taala kata siapa tidak berhukum Allah jadi kafir juga. Ayat tu kena juga pada dia, tapi situ dengan makna kufrun, kekufuran yang mana tidak keluar daripada milah. Itu keadaan begitu. Tu faham tak? Ibnu Abbas kata dia tu tak bagi tahu ketika mana jawab pada Khawarij. Yang mana Khawarij ni ke ayat ni pada semua dosa-dosa yang dia kata semua tu langgar perintah Allah Ta'ala berlaku. Dan siapa dia langgar perintah Allah, tidak berhukum dengan Allah, siapa dia tidak berhukum Allah, maka jadi kafir. Jadi ayat tu bukan keadaan sini. Jadi ulama-ulama yang mana sultan, ulama-ulama murjiah ni nak tenangkan bahawa pemimpin tidak berhukum dengan Allah ni, maka dia ambil kata-kata Ibnu Abbas. Saya tengok ni tidak jujur dengan, sedangkan bahaya kan? Bahaya. Kalau kita tengok keseluruhan agama kita ni, bukan masalah paling susah sekali, masalah taslim pada Allah, masalah tunduk pada Allah, masalah taat, masalah sekali. Iblis bukan dia tidak percaya pada Allah, dia yakin dengan Allah. Dia pun bagi tahu, kita baca dalam Quran, dia pun ikrar apa dia? Tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tunduk pada Allah Taala. Kafir ke dia kan? Kafir kat Iblis kan? Tidak tunduk pada Allah SWT. Hatta sebenarnya orang syirik pun tahu siapa dia buat langit bumi, semua ni dari sudut gini kan, semua beriman dengan Allah, tapi lazim dia tu nak taat tu payah. Lazim kerana Allah buat langit bumi, apa tak sembah hanya Allah. Hatta masalah tauhid pun, masalah syirik pun sebenarnya kerana lazim bagi dia imani tu dia tak buat ya. Faham tak? Payah kita nak ayat. Hatta Fir'aun sendiri wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum. Allah bagi itu Fir'aun tolak Nabi Musa dalam hati dia beriman dengan Nabi Musa, tapi iman dia dengan Nabi Musa tidak ada nilai kan? Allah bagi itu wajahadu. Fir'aun tolak Nabi Musa wastaiqanataha anfusuhum, dia yakin bahawa Nabi Musa ni betul. Bagi ulama yang mana kata begini, janji kalau iman kita tidak tolak perintah Allah SWT, maka kita tak keluar daripada milah. Ini bahaya ni. Jadi murjiah dipanggil. Sedangkan tengok asbabun nuzul, tengok orang Yahudi yang Allah nak kata kafir ni. Kata dia beriman dengan Taurat,
Dia beriman Taurat ni hukum Allah, Raj'iyah ni hukum Allah SWT, tapi dia buat hukum selain dari hukum Allah, maka dia kafir. Sekarang Nabi mari, dia tak pergi dengan Nabi pula. Dia tahu Nabi betul. Allah Ta'ala bagi itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka. Mereka tak saya ikut Nabi. Kafir mereka kan. Jadi walaupun iman dalam hati, sebab tu dalam Quran bagi tahu kan, Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah, kita baca surah selepas ni, surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi ma yakun. Kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka pertikai kamu tu benar-benar menyedihkan kamu. Allah Ta'ala bagi tahu hakikat. Ni orang Mekah ni. Fa innahum la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustai kamu. Mereka tahu kamu ni benar. Mereka tahu kamu ni nabi. Walakinnadh zalimin, tapi orang zalim ni bi ayatillahi yajhadun. Mereka tolak ayat Allah, perintah Allah mereka tak sesuai. Syirik. Sekarang keadaan pemimpin kita, keadaan lagu ni, dia kita gula-gula dia tenang. Sebab tu tak boleh bagi tenang. Kena bagi tahu. Bahaya dia. Balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni keadaan dia. Keadaan dia. Cuma tinggal lagi lagu mana nak buat kalau bila tahu lagu ni. Amar ma'ruf nahi munkar lah. Dia bukan merontak. Bagi tahu dia. Kehidupan dunia sementara, kehidupan pak ujian, kejayaan dia adalah taat perintah Allah, adalah ikut sunnah Nabi. Dia pasti kan. Tengok ni ayat ni, wa man lam yahkum fa ulaika humul kafirun. Jadi tak ada, bukan tafsir Ibnu Abbas tu kita boleh tak sini. Tidak tergambar Ibnu Abbas mana yang sangat jelas tentang kitab Allah ni. Tengok orang tukar hukum Allah ni, dia boleh kata kufrun duna kufrin. Itu berbahasa dengan khawarij tu. Berkenaan dengan zina, berkenaan dengan minum arak, berkenaan dengan curi. Khawarij dia melampau sampai curi pun tidak berhukum dengan Allah juga. Jadi habis orang dia jadi kafir belaka. Itu takfiri bahaya tu. Tak semua orang dia takfirkan belaka. Jadi Ibnu Abbas gelawai orang lain ni, dia kata Ibnu Abbas jawab supaya reda kan. Maka Ibnu Abbas gitu, kufrun duna kufrin. Memang kufur juga tapi tidak keluar daripada millah. Berzina kufur juga dengan Allah, langgar perintah Allah kan, tapi tidak keluar daripada millah. Tak minum arak kufur juga tapi tidak keluar daripada millah. Tapi hak ni lagu lain ni keluar daripada millah ni. Ni keluar daripada millah ni. Ni. Wa katabna alaihim fiha, maka kami telah fardu ke atas mereka berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa anna nafsa bin nafs, jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata. Hukum qisas. Hukum diat bukan qisas, hukum diat ni. Hukum diat. Kisah ni tegakkan keadilan berkenaan dengan dia, berkenaan dengan dia. Nyawa dengan nyawa lah kalau nak balas. Kita baca dah surah Baqarah kan. Ni Allah Taala perincikan, tak, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, tak, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, wal jurah qisas. Perlu ditegakkan keadilan dia, perlu ditegakkan keadilan dia. Keadilan dia. Kalau nak balas, kalau nyawa mati, nak balas dengan nyawa, boleh balas dengan nyawa. Tapi kalau nak bayar, nak minta dia, boleh. Tapi tengoklah hamba, dia hamba, hak mati tu lagu mana. Kalau mati tu lelaki, maka dia lelaki. Hak mati perempuan, dia perempuan. Hak mati hamba, dia hamba. Tapi yang Allah Taala parutukan apa? Tegak apa? Kisah tu. Kisah ni apa? Tegak keadilan berkenaan dengan perkara-perkara lagu ni. Perkara-perkara perbalahan yang melibatkan gapo dia, luka dia juga kematian. Maka kena tegak keadilan, kena tegak keadilan berkenaan ni. Bukan gapo dia, kalau kena tumbuk mata maka kena balas mata juga lagu-lagu mana hukum Allah. Tak, dia mata lah. Kalau orang tu pujuk, boleh pujuk dia. Tak, yang penting keadilan tu perlu ditegakkan, yang penting. Tapi kalau orang tu nak balas, kena balas. Yang penting keadilan. Yang penting keadilan. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah. Maka siapa dia sedekah, tak, tengok tasaddaq dekat sini. Maka siapa dia maaf. Fa huwa kafaratun lah. Maka itu sebagai kafarah pada dia. Kafarah bagi dia. Selamatlah dia. Aman lam yahkum bima anzala. Tengok siapa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul zalim. Itulah orang yang zalim. Siapa dia tak sikut ni. Ni zalim semua akbar belaka ni. Akbar ke kafir akbar, zalim akbar, dia menyebabkan neraka. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami iringi selepas itu yang ikut mereka ni dengan Nabi Isa, dan selepas Nabi Musa alaihi salam, musaddiqan lima bainah, yang mana
kedatangan Nabi Isa ni sudah dibenarkan oleh Taurat, minat Taurat. Wa atainahu al-injil, lalu kami bagi pada Nabi Musa Injil yang padanya hudan, petunjuk dan nur, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, yang mana merupakan membenar juga apa yang ada di Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, petunjuk dan juga nasihat kepada orang muttaqin. Wal yahkum ahlul injil, tengok, hendaklah orang ahlul injil yang mengikut Injil ni berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil. Amal lam yahkum bima anzala, tapi tidak berhukum dengan Allah, fa ulaikumul fasiqun. Ini orang fasik. Fasik, zalim, kafir lagu mana ni? Serupa ya ni. Kafir akbar, tak zalim akbar, dan juga fasik akbar. Fasik yang menyebabkan yang Allah Taala sebut dalam Quran kan tak? Macam iblis tu fasik, fasaqa an amri rabbih. Tu fasik lagu tu. Keluar daripada Allah, perintah Allah Subhanahu, menyebabkan dihukum oleh Allah Subhanahu taala. Wa anzalna ilaika dah sekali gila dah kita tengok, sekali gila kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna, dan kami telah turun juga kepada kamu wahai Muhammad kitab bil haq, Quran dengan penuh kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang mana Quran ini telah dibenarkan sebelum ni dak kitab Taurat dan kitab Injil. Wa muhaiminan alaih, dan Quran ini telah menguasai semua kitab dalam itu. Fahkum bainahum bima anzala, tengok Allah Taala perintah ni, maka berhukumlah di antara manusia dengan apa yang telah Allah Taala turun. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikut hawa nafsu mereka, jangan ikut hukum lain. Amma ja'aka, apabila telah datang pada kamu hak ni, kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap umat ni dia ada cara syariah dia, ada manhaj dia. Nabi Musa ada cara dia, Nabi Isa ada cara dia, Nabi kita ada cara kita. Walau sya Allah, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh buat kamu ni satu umat. Walakin liyabluwa ba'dukum, tapi walakin liyabluwa fima atakum, tapi Allah Taala nak uji kamu. Ujian semata-mata. Fastabiqul khairat, oleh kerana itu wahai hamba, jangan kamu duduk sibuk dak. Yahudi paling betul, Nasara paling betul, Islam paling betul, jangan main lagu ni. Fastabiqul khairat, berlamba-lamba buat kebaikan. Dak. Ni Quran ni tarik kita pada perkara begini. Allah Taala tak sibuk kita jadi seperti mana umat sebelum ni. Tak ada sibuk balah siapa paling betul. Semaya tak. Bahaya kena lagu ni kan. Sebab India kan tak. Berlalu dengan orang sembah kubur dengan Dioban balah. Tak balah. Orang awal dia. Tak balah. Mung syirik dengan Allah Taala, masuk neraka mati tak. Orang ni berkata tak mu tak benci pada keluarga Nabi gini-gini tak. Dua-dua tak semaya belaka. Jadi terperangkap dengan dia, rasa betul tu sebab kita Dioban. Orang ni rasa ni sebab keadaan lagu ni ada berlaku pada umat ni. Intisab pada orang soleh, pada firqah yang mana banyak orang soleh, dia rasa betul dengan gitu. Bahaya dah gini. Allah Taala ajar pada kita fastabiqul khairat, berlomba buat kebaikan. Ilallahi mar, sebab kepada Allah tempat kembali kamu semua. Supaya Nabi dia akan bagi tahu berkenaan dengan apa yang kamu perselisih. Allah SWT akan bagi tahu. Wa an yahkum bainahum bima anzala, tengok sekali lagi, hendaklah berhukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah Taala turun. Wa la tattabi ahwa'ahum, tengok Allah Taala bagi tahu, jangan kamu ikut hawa mereka, hawa manusia. Wa hadarum, berhati-hatilah, an yaftinuka an ba'di ma, jangan sampai kamu difitnah supaya kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa in tawallau, sekiranya kamu paling, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullah an yusibahum ba'da dzunubihim, ketahuilah Allah SWT ingin tak kamu tanggung, kamu kena musibah dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasik, banyak manusia ni fasik. Afa hukmal jahiliyah yabghun, adakah kamu nak berhukum hukum jahiliyah? Tak nak begitu. Wa man ahsanu minallahi hukman, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, qaumi yuqinun, tak yakin. Tolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ni yang berlaku. Dan ni bahaya pada pemimpin kita. Dan paling bahaya siapa dia? Hakim-hakim tu, pegawai-pegawai yang terlibat dengan ni, dah Allahu akbar, bersungguh-sungguh ngaji kitab tebal-tebal, tapi tak, bukan tujuan untuk tegak hukum Allah SWT. Maka bahaya. Dia pun akan bertanggungjawab belakang ni. Ni orang Islam kita belakang. Nak main salah siapa semua sekali. Saya gini sebab dia tu, saya ni sebab dia tu kan. Sekali dalam Quran kan bagi tahu begitu kan. Sebab tu semua orang bertanggungjawab. Sebab tu dia kena ada rasa besar Allah, rasa besar ilmu Allah dulu. Sekarang benda tu kecil jadi kan. Tambah dengan keadaan begini.
Kita tengok Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai kamu beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasara sebagai teman kamu. Ya, jadi seperti kita sekarang. Kesal dia, ba'dhum awliya uba. Sebab apa Allah Taala begitu? Yahudi dan Nasara ni mereka hanya kerjasama sama mereka aja. Tak nak bagi tahu. Kamu je perasan kena tipu dem tu. Tak, kena tipu dem. Wa man yatawallahum, Allah Taala kata, siapa dia dokong orang lagu ni, minkum fa innahum. Wa man yatawallahum minkum, Allah Taala bagi tahu. Siapa di kalangan kamu orang Islam ni dokong orang Yahudi dan Nasara ni. Tak. Dia punya manhaj dia, cara dia ke tak? Fa innahu minhum. Maka dia tu di kalangan tu. Akhirat nanti duk robok orang lain. Dalam Abu Daud kan Nabi beritahu apabila dalam hadis dalam Abu Daud hadis sahih, bila satu perkara mungkar dibuat satu tempat, menolak mungkar, Nabi beritahu siapa dia lihat satu perkara mungkar fakarihaha, maka dia tak suka perkara mungkar tu, maka seperti mana orang yang mana tidak terlibat, seperti mana orang tak terlibat. Tapi kalau ada perkara maksiat tu dibuat di satu tempat ada faradiha, maka dia redha dengan maksiat tu, maka dia seperti kaman syahidaha, seperti mana orang yang menyaksikan maksiat tu. Dia bertanggungjawab sama. Dia pun bertanggungjawab sama. Sebab tu kita kena jaga. Sebab tu walak ni dari hati pun tak boleh. Hati pun tak boleh. Allah Ta'ala siapa dia dokong mereka tu, maka dia di kalangan mereka tu. Dia di kalangan mereka tu. Dia Allah Ta'ala bagi tu doa kunut, doa orang Syafi'i baca kan. Apa dia? Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa inna Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, tawallana fiman, dokonglah kami seperti mana orang yang kamu dokong sebelum ni. Orang yang kamu dokong. Allah Ta'ala hanya dokong kita ni seperti mana Allah Ta'ala tolong para nabi, para siddiq, para syuhada. Hidup jalur ni baru Allah Ta'ala tolong. Kalau jalur kita tak serupa ni, robok orang lain ni. Ini seperti mana Allah Ta'ala beri. Wa man yatawallahum minkum. Siapa dia dokong Yahudi dan Nasara kan, manhaj dia, maka fa innahum minhum. Balik akhirat duk robok demo tu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah pada orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Kamu akan lihat orang Islam yang mana ada penyakit dalam hati dia ni, yusari'una fihim, akan segera ikut demo tu. Tak boleh demo tu panggil sikit. Tak, pergi lalu. Tak. Yusari'una fihim yaquluna nakhsha. Dia bila tanya buat apa, dia jawab nakhsha an tusibana dairah. Tak boleh, kalau tak ikut demo tu kita kena musibah. Ini alasan dia, nakhsha an tusibana dairah. Nakhsha an tusibana dairah. Fa asallahu an ya'tiya bil fatih wa amrin min indih. Jadi Allah Ta'ala mudah-mudahan kalau kamu ikut perintah Allah, Allah Ta'ala akan datangkan jalan keluar. Ataupun Allah Ta'ala buat keputusan daripada Allah SWT sendiri, fa yusbihu ala ma asarru. Maka ini jumlah mu'taridah. Fa asallahu ni sampai sini jumlah mu'taridah. Yaqulun, mereka kata kami ikut orang Yahudi kerana kami takut. Ni orang ada penyakit. Dia buat alasan, kalau tak ikut kita bahaya, keluarga kita bahaya, sebab tu kita ikut dia. Orang lagu ni fa yusbihu ala ma asaru fi anfusina, dia sama situ sebenarnya. Fa asallah ni jumlah mu'taridah, pencerahan ilahnya. Wa yaqul ladina amanu, dan di akhirat nanti ni balik akhirat, wa yaqul ladina, di akhirat nanti orang mukmin akan berkata ahaulal ladina aqsamu billahi jahda imanihim innahum lama'akum. Ini kamu bersumpah ni dak masa tahniah dulu bahawa mereka ni akan bersama dengan kamu. Dak habitat amaluhum, hilalnya belaka, hilalnya belaka. Orang munafik kan. Tak, kamu bersumpah bahawa kamu ni benar-benar bersama dengan orang Islam ni. Tak. Kamu kerana kamu ikut orang Yahudi, maka amalan kamu semua gugur belaka. Fa asbahu khasirin, jadilah kamu orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman man yartadda minkum, siapa dia murtad di kalangan kamu daripada agama dia. Wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah Ta'ala akan datang ke satu kaum yang mana yuhibbuhum, Allah Ta'ala kasih pada mereka dan mereka pun kasih pada Allah SWT. Adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah diri pada orang mukmin. Aizzatin al-kafirin, dan mereka bertegas pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak takut siapa-siapa pun, celak siapa pun tak ada, dalam menegakkan perintah Allah SWT. Dzalika fadlullah, inilah kurnia Allah SWT yang Allah Ta'ala akan bagi pada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah ilmu dia meliputi segala sesuatu. Innama waliyukumullah, sebenarnya pelindung Allah, waliyukum Allah, pelindung kamu adalah Allah dan Rasul. Walladzina amanu, pelindung kamu adalah Allah, Rasul. Walladzina amanu, dan juga orang beriman. Alladzina wakil, ni orang kamu belakang.
Sepatut kamu kena walak dengan demo ni belakang. Tengok Allah datang kan. Tak Allah depan sekali. Tak, kita ni mula sekali Allah, lepas tu Nabi, Rasul-Rasul, kemudian orang mukmin. Ni orang kita, ni walak kita. Ni orang yang mana kita dokong. Ni orang yang mana kita bagi apa dia? Bagi sokongan. Yuqimuna salah, dan mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan mereka orang yang rokok, orang yang sembahyang, orang yang mana tawaduk. Wa may yatawallallah wa rasulah, dan siapa dia dokong Allah dan Rasulnya, dan orang mukmin, maka fa inna hizballah, itulah hizbullah, humul ghalibun, yang akan dapat mengalahi semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dina, jangan kamu jadikan orang yang mana jadikan agama kamu sebagai senda gurau dan permainan ni di kalangan orang yang mana diberi pada mereka kitab. Jangan kamu jadikan mereka ni sebagai teman. Jangan jadikan mereka ni sebagai teman. Siapa dia orang yang jadikan agama kamu sebagai senda gurau? Jangan jadikan dia ni sebagai teman kamu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila salah, bila kamu dipanggil untuk sembahyang mereka jadikan senda gurau. Tu tanda dia tu. Tanda dia. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Bila mari keadaan dia dah hati. Tak. Maya juga masa ni. Tak. Yahudi kan? Tak. Ni tak sesuai sekarang ni. Cuma keadaan dia. Keadaan dia. Bila disuruh sembahyang kan, ittakhaduha huzwa, dia pesenda. Mana sesuai sembahyang? Mana sesuai perintah Allah? Ini bukan dalam keadaan aman tu. Tak. Sebab tu kita kena kita hanya beri perintah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minhum. Bagi tahu pada mereka, wahai ahlul kitab, kamu ni benci pada kami, tak puas hati dengan kami semata-mata kerana kami beriman dengan Allah. Kami beriman apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman juga dengan apa yang diturunkan kepada sebelum kami. Wa inna aktsarakum fasiqun, kebanyakan kamu orang Yahudi ahlul kitab ni fasik. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalik. Mahukah aku beritahu pada kamu lebih teruk lagi daripada itu lagi? Allah Taala suruh Nabi bagi tahu. Yang lebih teruk lagi balasan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia? Man la'anahullah. Siapa dia Allah Taala laknat dia, Allah Taala murka pada dia, Allah Taala jadikan di kalangan mereka itu kera dia babi dan penyembah tagut. Ulaika syarrum makan, itulah seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk jalan yang mereka pilih. Wa idza ja'ukum qalu amanna, ni orang munafik. Mereka bila datang pada kamu mereka dakwa beriman. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju. Mereka masuk pintu kekufuran ni sebagaimana mereka masuk pintu kekufuran, sebagaimana mereka keluar. Dia main keluar masuk gitu. Bila jumpa orang Islam, bila jumpa Nabi, dakwah Islam. Ini sifat munafik. Wallahu a'lam bima kanu. Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyikan. Tengok surah ni kan baca gini. Kalau cerita tentang munafik, dia ada gili. Munafik dengan ahlul kitab, munafik dengan ahlul kitab. Allah Taala nak suruh kita faham. Tak. Apa munafik ni jadi munafik? Sebab ada hubungan dengan ahlul kitab. Apa tak boleh bina hubungan dengan ahlul kitab? Bahaya dengan dia jadi kita ni jadi munafik. Bisikan dia tu bahaya. Wa tara katsiran minhum, kamu akan lihat banyak di kalangan mereka ni segera ke arah perkara dosa, perkara permusuhan, dia makan benda haram. Labi sama kanu ya'malun, ni orang baik dengan dia ni. Dan ni sifat orang sesat. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim Nabi sama kan yasnaun. Kenapa Allah Taala bagi tahu orang soleh di kalangan ahlul kitab? Apa boleh berlaku begini di kalangan Yahudi? Dan sehingga orang Islam yang baik dengan mereka pun jadi punah gini. Apa yang ulama-ulama mereka buat, orang soleh mereka buat ni? Allah Taala bagi tahu apa? Sebab tidak cegah perkara mungkar, ma'ruf tidak buat. Kalulah Allah Taala bagi tahu rabbaniyun larang wal ahbari larang daripada melakukan dosa dan makan haram ni. Nah sebenarnya tak berlaku, tapi mereka tak buat. Maka Nabi sama kan yang sungguh buruk perbuatan orang soleh di kalangan ahlul kitab dan juga ulama-ulama mereka. Wa qalatil yahudi yadullahi maghlula. Berkata Yahudi, tangan Allah ni terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Gapo dia? Terhak. Innallaha fakir. Ini perkataan Yahudi, innallaha fakir. Tangan Allah terbelenggu ni, gapo dia? Suruh infak semua ni. Suruh infak semua. Bapa tak boleh infak sendiri. Dan juga perasaan mereka perasaan bahawa Allah Taala kalau nak islah manusia ni kena guna Yahudi. Jadi ini perkataan mereka. Ghullat aydihim, Allah Taala bagi tahu. Ghullat aydihim. Celakalah tangan mereka. Walu'inu bima qalu. Mereka telah dilaknat kerana perkataan mereka tu. Bal yadah, bahkan tangan Allah sentiasa terbukaan. Yunfiqu kaifa syaa. Allah Taala infak bagaimana Allah Taala kehendaki. Jadi ayat-ayat infak ni daripada Allah ni Yahudi ni nak marah benar. Tak. Orang munafik
Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Allah bagi tahu. Ajib Allah Taala bagi tahu dia ni. Ahlul kitab ni, ulama-ulama Yahudi ni Allah bagi tahu sebanyak mana Quran diturunkan kepada kamu, ayat diturunkan kepada Tuhan kamu ni, Allah kata bertambah kepada mereka apa? Tughyanan wa kufra. Penderakaan dan kekufuran. Wala yazidanna, Allah Taala mula akan bertambah dengan sangat banyak di kalangan mereka ni. Apabila mereka dengar ayat-ayat yang diturunkan kepada kamu, panduan-panduan daripada Allah SWT ni, bertambah banyak kepada dia, tughyanan wa kufra. Penderakaan dan juga kekufuran bertambah. Bukan bila turun ayat ni mereka jejak tunduh. Tak, setiap kali ayat turun dia baca bertambah kufur, bertambah lawan. Turun ayat bertambah kufur, bertambah lawan. Ya jadilah kutuan. Mana ayat-ayat Allah ni tak bulu mata lah. Sebab tu mereka buat gitu ya. Sikap mereka dengan kitab mereka sebelum tu gitu. Jadi ya, mereka terima kitab mereka ni bila kitab tu ikut mereka. Jadi kitab Allah ni tak boleh ikut mereka tu, mereka nak marah tu. Setiap ayat tu ni bercanggah dengan pandangan mereka. Sebab mereka solid itu. Pandangan kita lagi betul lagi. Sebab tu bahaya. Sebab tu tidak ada taslim ke. Sebab tu kita tak ada fikrah. Kita minta lindung daripada Allah SWT. Kita tak ada fikrah. Kita baca Quran kena ikut Quran. Ikut Quran. Tak bagaimana Quran bawa. Tak mohon pada Allah SWT. Biar Allah Ta'ala jadikan Quran ni depan kita semacam. Tidak bahaya. Ni golongan sesat orang sebelum kita ni. Allah Ta'ala bagi tahu wala yazidan, pasti sekali bertambah dengan banyak di kalangan mereka ni apa yang diturunkan pada kamu daripada Tuhan kamu. Tughyanan wa kufra. Kufur, penderakaan dan kekufuran. Wa alqaina bainahumul ada, dan kami telah campurkan di antara mereka ni adawah, permusuhan dan juga kebencian sampai hari kiamat. Sama-sama Yahudi. Dan zaman kita boleh tengok sekarang dia ada Israel kan balas juga sama-sama dia. Dan kita pun balas juga. Kanun yang sama, kayak Nasara sama Nasara, Yahudi sama Yahudi, dan kita pun sama-sama juga. Bila kita tinggal kita Allah nak buat perbalahan sama-sama kita. Allah buat balas sama-sama kita. Bila pemimpin tidak berhukum dengan Allah, kita balas sama-sama kita. Bila umat ni tinggal pula ni. Bila umat ni tinggal, maka Allah Ta'ala akan biarkan musuh menguasai kita. Allah akan biarkan musuh menguasai kita. Bila umat ni tinggal. Mana kalau umat ni tak tinggal kan? Umat ni tak tinggal, musuh tak boleh kuasai lagi. Bila umat ni tinggal ni kan, maka munafik masuk, Yahudi masuk, maka Allah Ta'ala biarkan musuh menguasai kita. Musuh menguasai kita. Kullama awqadu naran lil har atba Allah. Tapi Allah Ta'ala punya kanun. Setiap kali mereka cuba hidupkan api peperangan, Allah Ta'ala padam. Mereka sentiasa buat kerosakan di atas muka bumi ni, dan Allah Ta'ala tidak suka yang lagu ni. Walau anna ahlul kitab, tengok Allah Ta'ala bagi peluang pada mereka. Walau anna ahlul kitab amanu, kalulah ahlul kitab benar-benar beriman dan bertakwa, maka kami akan maafkan semua kesilapan mereka dan kami akan masukkan mereka dalam syurga. Walau annahum aqamut Taurah, ni kalau mereka tegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhan mereka, la akalu min fawqihim, nasab mereka akan dapat makan dan dapat rezeki daripada atas mereka, daripada bawah kaki mereka. Tengok kan? Ini Allah Ta'ala tawar ni. Bukan tawar pada mereka, kepada kita gitu juga. Kita baca dah surah Ar-Raf ke tak? Walau amana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna. Kalaulah mana-mana penduduk negeri benar-benar bertakwa pada Allah SWT, kami akan buka keberkatan daripada langit. Ini ajib tak? Kalaulah mereka benar-benar tegak Taurat dan Injil dan apa yang diturun pada mereka daripada Tuhan mereka, kami akan buka berkat dan makan daripada atas mereka, daripada bawah kaki mereka. Minhum ummatun muqtasidah, memang ada di antara mereka ni umat yang mana benar-benar jujur. Wa katsirun minhum sa'aman, tapi kebanyakan mereka ni sa'aman yang mana sungguh buruk perbuatan yang telah mereka buat. Kembali pada Nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Tuhan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Sampaikanlah semua. Tengok tu semua sekali. Nabi tak disipis sikit apa. Ya ayyuhar rasul, balligh ma. Sampaikanlah apa saja unzila ilai, diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Nabi kena. Sebab tu Nabi telah sampai belakang dah. Sebab tu tak ada perkara lain dah. Nabi Musa, Nabi Isa mari pun perkara ni juga. Cuma nak tatbik. Wa illam taf'al, sekiranya kamu tak sampaikan semua tu, fama ballagta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala akan jaga. Kalau nak sampai ni kan bahaya kan ada orang ni. Allah jamin, wallahu ya'simuka. Allah Taala akan lindung kamu daripada orang ramai. Dan Nabi kan dah sampai hari kiamat kan. Orang buat kerja buat akan dapat
bantuan Allah juga, perlindungan daripada Allah juga. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang kafir. Qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'. Tengok ni, ulama-ulama kan. Ayat ni menakutkan. Allah Taala kata, wahai ahlul kitab, wahai ulama-ulama, lastum ala syai', kamu tidak ada nilai sikit abu. Hatta tuqimut Taurat, sehingga kamu tegak Taurat. Ulama ni pun, ulama ni kamu tidak ada nilai di sisi Allah sehingga kamu tegak ke Quran, perintah-perintah Allah. Wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Sekali lagi Allah Taala sebut, ayat ni mari dua kali dah. Wala yazidanna katsiran minhum, tapi sebaliknya ni, bertambah banyak di kalangan mereka ni apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, menyebabkan bertambah apa dia? Tughyan wa kufra. Penderakaan ada juga kekufuran. Fala ta'sa'al qaumil kafirin, lalu jangan kamu sedih lagi bila dengan orang kafir degil ingkar begini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, ni kali ketiga mari. Ada kali keempat surah haji tu, agama surah Al-Anbiya ringkas ya. Hak ni detail lagi. Surah haji ke? Innal ladzina amanu, surah Nur, surah Nur. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman ke, wal ladzina, orang Yahudi ke, orang Sabi ke, orang Nasara ke, Allah tak pandai belaka. Yang tak pandai man amana billah, sebab dia benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia melakukan amal soleh. Orang lagu ni beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat, dia melakukan amal soleh mengikut syariat masing-masing. Orang lagu ni yang tak pandai ni, maka balik akhirat fala khaufun alaihim, maka jangan dia takut, walahum yahzanun, dia jangan dia sedih. Kita tak ada jiwa lagu mana? Kita Islam. Ni Allah Taala datang ayat gini ni supaya kita tak terperangkap, tak terkena penyakit yang telah terkena pada umat sebelum kita ni. Yahudi kan? Tak tahu ke satu Taurat tapi serah betul. Tak, sebab ta'assub, dia bina kebenaran itu sehingga ta'assub, sehingga tak semaya berasa betul juga. Pada kadang-kadang tu Allah nak datang ayat ni berkali-kali kan. Dia dalam siap dia kan. Ini supaya kita umat Nabi belajar daripada mereka. Mereka kata kan, jadi Yahudi sudahlah, jadi Nasara sudah, baru kamu betul. Mana ngajar itu jadi betul dah. Ikut beriman. Islam mana lagu tu? Islam ni bukan kena beriman aja, kena beramal. Dia kena usaha. Tak, kena beramal. Allah Taala begitu. Man siapa dia benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat, melakukan amal soleh, maka dia tak perlu takut ni, dia tak perlu sedih lagi. Laqad akhadna mitsaqa bani, sesungguhnya kami telah buat perjanjian dengan Bani Israel. Wa arsalna, kami telah hantar rasul-rasul. Tapi setiap kali datang pada mereka rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka ni, maka satu golongan mereka dusta kan, sebahagian mereka bunuh. Wa hasibu an la takuna fitnatun fa amu wa sammu summa taba alaihim summa amu wa sammu. Mereka menyangka bahawa dengan mereka bunuh Nabi, mereka dusta Nabi kan, mereka tak akan berlaku gawah-gawah pada mereka. Mereka menyangka bahawa tidak akan berlaku fitnah, tidak akan diazab oleh Allah SWT. Lalu menyebabkan mereka jadi buta, kemudian mereka degil, tutup telinga, kemudian mereka Allah Taala terima mereka lagi, bagi peluang lagi, kemudian mereka tolak lagi. Tak, pekak telinga, gapo dia, butakan mata, pekakkan telinga, katsirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Taala tahu belakang apa mereka buat. Bagi peluang, lebih peluang pada mereka. Laqad kafara alladhi, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mana dakwa bahawa innallaha wal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itulah al-Masih ibnu Maryam, Allah itulah Nabi Isa. Kafir. Supaya kata Muhammad tu Allah kan. Rubik dapat kita lah ni. Allahu akbar. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, Muhammad itu jelma Allah. Bahaya ta'assub. Sikir dengan Arab. Gini. Tapi keluar dia ada orang ikut. Jelas gitu. Tengok Nabi ni kan Nabi Quran tauhid. Tak tengok orang-orang Nabi kan tak si ya orang masyarakat itu je nak spelek semua. Tak ada spelek-spelek. Ustaz, tak ada ni. Ya Allah. Oh jelas agama ni, kebenaran dia, sifat dia jelas. Sebab tu dia suruh buat di masjid-masjid kan, masjid-masjid semua. Am kan. Dan usaha Nabi ni am. Amalan Nabi ni am. Hok Nabi ada hok sulit-sulit kan supaya tahajud sulit tak pula. Mai tahajud. Nak sulit macam mana pun, nak apa je. Tak? Nak sarang mana sedap. Tak sedap je bunyi hok Nabi jadi tak sedap. Ujian. Qalu innallaha wal masjid. Mereka dakwa bahawa Allah Taala kata kafir lah, orang kata. Kafir kata lagu ni. Wa qala al-Masih ya bani Israil, Allah Taala ambil perkataan Nabi Isa. Berkata Nabi Isa, wahai Bani Israil, ubudullah, sembahlah hanya Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa syirik dengan Allah, maka faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar, maka sesungguhnya Allah Taala telah haramkan ke atasnya syurga dan tempat tinggal dia neraka. Dia tidak ada bagi orang zalim sebagai penolong. Itu perkataan Nabi Isa AS. Allah
Allah Ta'ala bagi tahu. Mana dakwah dia clear dulu, clear. Tapi tuan setan punya pusing dengan ulama su, tak. Jadi sekarang ni berapa bilion ikut. Di semua Nabi Isa. Laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya begitu kafirlah orang yang kata innallaha thalithu thalathah. 3 adalah 1 ni Allah. Tuhan Anak, Tuhan Holy Spirit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Trinity ni. Siapa dia dakwa begini tak? 3 adalah 1 ni. Kafir. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah, tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah yang Esa. Wa in lam yantahu, sekiranya mereka tak berhenti daripada apa yang mereka dakwa tu, la yamassanna alladhina kafaru, maka pasti sekali orang kafir begini ni akan dikenakan azab yang sangat pedih. Afala yatubuna ila Allah, tidakkah mereka ingin kembali pada Allah dan minta ampun daripada Allah? Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Mal Masih, tengok Allah dah bagi tahu. Tengok. Tak layaknya Nabi Isa jadi Tuhan, tak layak. Mak dia disembah. Mal Masih, tak nak bagi tahu. Tidaklah Nabi Isa melainkan rasulun qad khalat min qablihi rusul, seperti mana rasul-rasul sebelum ni juga. Dan mak dia ni siddiqah, mak dia wanita yang sangat jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang suci. Kana yakulani ta'am, kedua-dua tu jenis makan. Tengok, makan ni alamat kelemahan kita. Jadi Tuhan lagu mana makan? Tak. Makanan ni kelemahan kita. Dan kita ni sangat lemah. Nak tahu kelemahan kita, tak makan. Tak, sebab tu kita semua alih belakang dengan makan ni kan. Oh, alih dengan makan. Lemah. Tak nak kawal diri kita. Tak nak kawal ni. Baru tu lemah. Tak baru tahu kelemahan kita kan. Tak nak kawal diri makhluk ni. Tak. Sebab tu nak pujuk, nak tasliah, nak biar jadi relax, kontrol relax. Tak. Makan kerana perintah Allah. Makan ni belajar. Sebenarnya boleh puasa kan gitu hikmah dia sebenarnya. Kita belajar, Allah Ta'ala kata jangan makan halal. Tak boleh lain kan, tak boleh makan babi, tak boleh makan khani je. Kita tak makan dah, alhamdulillah. Tapi takut dah jadi habit, jadi tabiat kita dah. Jadi tak ada kesan mana. Mari bulan Ramadan ni, halal pun tak boleh makan, minum yang halal pun tak boleh minum, isteri yang halal pun tak boleh sentuh. Jadi nak timbulkan bahawa kita makan ni kerana perintah Allah, kita minum pun kerana perintah Allah, kita sentuh isteri pun kerana perintah Allah. Jadi nak orang mukmin sentiasa dalam perintah Allah. Barulah orang nak kucah sikit perintah Allah tak boleh kan. Nothing lalu ni. Buat besarnya perintah Allah. Kita buat apa-apa, makan pun kerana perintah Allah. Berani dia nak konsep semaya kita, ibadat kita ni. Besar. Kita tengok haji kita kan. Bila kita talbiah nak buat haji tak, kena pakai ihram. Baru pakai ihram, nak baju belanda molek-molek, suruh pakai baju kain yang mana tidak ada jahit. Tak? Buat apa usaha ni? Perintah Allah. Haji boleh nampak ni. Perintah Allah. Talbiah perintah Allah. Berapa tawaf 7 kali? Berapa 7 kali? Berapa tadi 3 kali? Berapa tadi tak 10 kali? 7 kali. Perintah Allah. Perintah Allah. Berapa 7 kali? Perintah Allah. Melontar. Berapa tadi pegang batu besar? Batu kecil buat apa dia? Perintah Allah. Semua perintah Allah. Jawapan dia kan perintah Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Dan supaya besar. Perintah Allah. Nak didik kita ni. Dia ni panggil taslim ni. Dia panggil taslim. Taslim pada Allah. Kerana mereka ni jenis makan. Jadi Tuhan lagu mana? Undur kaifa nubayyin. Perhatilah bagaimana kami jelas kepada mereka ayat. Summandur. Kemudian kamu perhati bagaimana mereka boleh dipaling. Bagaimana boleh sembah Nabi Isa. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi tengok kan, sebab dihiyah kan, diperbodoh kan, sehingga orang taksub ada PhD gapo kan, duk pertahankan juga benda lagu ni. Qul ata'buduna min dunillah. Sebab tu kita tinggal ma'ruf kan, lama-lama tak tengok aku betul kenali kan, ada kapek dah kala ni. Tak ada kipas dah kan? Ni namanya ni bila-bila ada royak ni. Kalau kita dia lagi, kaki ada kubah, kaki pasal ekong. Kaki ada macam-macam cerita akan timbul. Tak, tu ngandung dak nikah ni tahu dah. Pergi kubur tu jadi, patut ada tabung bitih dia. Itu sebenarnya. Dia salah kali dunia juga. Bahaya. Cerita rekaan ni. Rekaan. Ni cerita benar ni, tak saya dengar ni cerita benar daripada Allah ni. Sebab tak ada. Qul ata'buduna min dunillah. Tanya mereka, adakah kamu nak sembah selain daripada Allah? Ma la yamliku lakum darar. Tidak boleh bagi mudarat pada kamu, tidak boleh bagi manfaat. Untuk kenali, untuk seleh, tak boleh bagi mudarat. Untuk kenali, kalau nak dengar kita doa kan, dia ada. Dia berhajat pada Allah. Dia berhajat pada Allah. Untuk dengar kita nak ayat pada dia, dia berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas nak pergi pun dia berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Pas kalau dia nak terima, nak doa pada Allah Taala, dia berhajat pada Allah Taala juga. Bapak pun tak tegur Allah lalu.
Oh tapi dia rapat dengan tu lah. Nabi kerap belakang dah. Bahaya. Ni Allah Ta'ala kita bagi tanya mereka, kamu nak sembah selain daripada Allah, yang mana selain daripada ma la yamliku lakum darran wala nafa, tidak memiliki untuk bagi pada kamu mudarat dan juga manfaat. Mudarat manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang yang ngaji Asy'ariyah kira kemah keming, Asy'ariyah paling kemah kali benda lagu ni. Sepatutnya lah. Tak. Dia pahal hakikat kan? Orang pahal hakikat. Api pun ada Asy'ariyah, api kalau nak terbakar berhajat pada Allah. Berhajat pada Allah. Makanan yang mengenyai pun berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenyaikan bukan makanan, yang mengenyai Allah. Ni Asy'ariyah, berbahasa akidah Asy'ariyah ni. Bahaya, mana selain daripada Allah? Maknanya Tok Kenali tak ada kau. Tok Kenali nak bagi manfaat pada kita berhajat pada Allah. Dia Allah nak bagi manfaat tidak berhajat pada Tok Kenali. Baru la ilaha illallah ni. Tapi cerita-cerita disebarkan. Ni tengok Allah Taala batalkan kefahaman Nasaran. Wallahu wassamin. Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi din. Jangan kamu melampau dalam agama kamu. Baru kita faham la taghlu, melampau dalam agama ni kan macam Nasara tu. Daripada seru ajak pada orang, pergi seru pada dia. Tu melampau dalam agama. Dia bila seru hanya Allah, tak melampau. Seru selain pada Allah, tak melampau. Ghairul haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin. Jangan kamu ikut hawa nafsu kaum yang mana telah sesat. Sebelum ni wa adallu, dia telah sesatkan ramai orang. Wa dallu an sawa, dia mereka telah sesatkan daripada jalan yang lurus. Tengok lu innal ladzina kafaru, telah dilaknat orang kafir di kalangan Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Demikian itu kerana mereka sentiasa derhaka dan mereka sentiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Puncanya apa dia? Bagaimana mereka berkanu la yatanahawna an munkarin, kerana mereka telah tinggalkan amar ma'ruf ni, telah tinggalkan tegur perkara mungkar ni daripada berlaku. Mereka tinggal, tak buat perkara ni. Tengok orang buat mungkar tak kata apa. Ni bahaya. Mereka telah dilaknat oleh Nabi Daud dan Nabi Isa AS. Daripada ayat ni, hadirat kita boleh tahu bahawa umat sebelum kita pun difardukan juga amar ma'ruf nahi mungkar ni. Bukan Nabi mereka ada, Bani Israel khususnya lah. Mereka juga ditaklifkan untuk tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu kena laknat. Jadi dakwah ni bukan khususiat umat ni semata, khususiat umat sebelum ni pun. Cuma mereka tak buat. Allah nak cerita pada kita ni supaya kita belajar daripada mereka. Belajar kesilapan mereka, tak berlaku pada kita. Ni mereka kena laknat. Mana wajib lah, amar ma'ruf tu wajib, nahi mungkar tu wajib. Allah nak bagi. Sebab apa mereka dilaknat? Kerana mereka la yatanahawna an munkarin fa'alu, kerana mereka tidak langgar, tidak cegah perkara mungkar yang berlaku. Labi sama kanu ya, sungguh buruk apa yang mereka buat ni, tinggal amar ma'ruf nahi mungkar ni, sungguh buruk. Allah Taala bagi tahu kena laknat pada Nabi Daud dan Nabi Isa. Maknanya wajib. Seperti mana kita juga lah. Cuma wajib dia kifayah kan, kifayah wal takum minkum. Tapi bila tengok orang ramai tak ni, maka jadi fardu ain. Kifayah ke lagu tu kan. Kalau dengan satu orang, dengan sekumpulan orang tak cukup, maka dia akan keluar lagi. Fardu kifayah begitu. Tak. Kalau seorang mati, 2-3 orang urus, boleh dah. Kalau 10 orang mati, 2-3 orang itu juga. Tak. Dia akan jakit fardu pada orang lain lagi. Bahkan kalau sekampung mati, cakap 3 orang itu juga. Bahaya tengok keadaan umat sekarang ni. Asalnya amar ma'ruf ni satu golongan, tapi sekarang ni dah melata gini, maka semua orang wajib jadi. Ya fardu kifayah kayak gitu sifat dia. Mana dengan satu kumpulan tidak cukup, maka dia jakit pada orang lain. Orang lain bertanggungjawab juga. Tara katsirun minhum, kamu akan lihat kebanyakan di kalangan mereka ni tawallawna alladhina kafaru. Allahu akbar. Kamu akan lihat begitu kebanyakan di kalangan mereka. Di kalangan mereka ni siapa dia? Ahlul kitab, di kalangan orang munafikin. Yatawallawna alladhina, mereka dokong pada orang kafir. Dokong bawa sokong orang kafir ni sebab dengan dunia lebih sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk apa yang telah mereka buat untuk diri mereka sendiri. Apa dengan buat lagi tu kan, ansakhitallahu alaihi, mereka telah dedahkan diri mereka pada kemurkaan Allah SWT. Ni nak bagi tahu pada orang kafir, tawat mereka dokong orang kafir, sistem orang kafir, dak usaha memati sesungguhnya dak. Mereka telah dedahkan diri mereka pada kemurkaan Allah SWT. Tapi kerana ulama-ulama su ajar mereka, hiyah mereka tak apa kan, dak molek-molek ada, tak ada rasa gapo. Wa fil azabihum khalidun, dan dalam azab mereka kekal selama-lamanya.
walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihim attakhaduhum awliya. Kalaulah mereka benar-benar beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi ini, dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, nasab mereka tidak akan jadi kau kafir sebagai teman. Tengok apa kita. Walakin aktsaruhum fasiqun. Tapi orang kebanyakan mereka ni fasik. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Kamu akan dapati orang yang mana paling kuat permusuhan pada orang yang beriman ni siapa dia? Al-Yahud, mula sekali Yahudi. Dan yang kedua, walladzina asyraku, orang yang mensyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni tak ada bagi tahu. Orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan dapati orang yang paling hampir tak kasih pada orang Islam ni, siapa dia? Alladzina qalu inna nasara. Orang yang mendakwa mereka ni inna nasara. Okey, nasara hak sebenar, tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai sekarang ni ada, tapi minoriti kan. Kata Nabi Isa tu Rasulullah. Ada sampai sekarang ni. Sampai sekarang ni ada. Inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisi. Demikian itu Allah Taala beritahu kerana mereka ni jadi lagu ni kerana mereka ada qisisin wa ruhban. Qisi ni apa? Ahli ilmu yang benar-benar alim. Ni ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Pengikut ulama-ulama ahbar ni di kalangan Nasara ni, di kalangan pengikut Injil ni yang benar-benar ikut Injil. Sebab tu mereka bila dengar Quran kan tak, bila tahu Nabi kan mereka beriman lalu. Dan kerana mereka ni, demikian itu kerana di antara mereka kisi ni orang kisi ni sifat ilmu yang mungkin. Waruhbah ni ahli ibadat yang sungguh-sungguh. Sebab tu Kristian ni tak, kalau mereka benar-benar ikut Injil kan tak, dia lebih mudah dengan Islam, lebih hampir dengan Islam. Sebab dia ibadat sungguh-sungguh. Ibadat sungguh-sungguh. Dia juga ahli ilmu sungguh-sungguh. Dia ada orang lagu tu. Wa annahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Orang lagu ni wa idza sami'u ma unzila ila rasul, bila mereka dengar saja apa diturunkan kepada Nabi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Quran dibaca pada mereka, tara a'yunuhum, kamu akan lihat mata-mata mereka ni tafidu minad dam, penuh bergenang dengan air mata. Mimma arafu min, daripada apa yang mereka tahu daripada hak. Dia sambung Injil, dia akan sambung dengan Quran. Sambung Quran. Yaquluna rabbana, lalu mereka kata wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman. Tengok dia akan beriman lalu. Faktubna ma'asyahidin, maka masukkan kami bersama dengan orang jadi saksi tentang kebenaran ni. Wa ma lana, bila kata kamu beriman juga kah? Wa ma lana la nu'minu billah, kenapa kita tidak beriman dengan Allah dan apa yang datang pada kami daripada hak ni? Wa natma'u an yudkhilana, sedangkan kami memang tamak, kami nak Allah Taala masukkan kami ni bersama kamu yang soleh. Fa athabahumullahu bima qalu, lalu Allah Taala akan balas dengan apa yang mereka bagi tahu, mereka kata tu. Apa dia? Jannat ni, surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, demikian itu balasan bagi orang muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayat, adapun orang yang mana kufur dan dustai ayat kami, la ulaika ashabun, itulah orang yang mana ahli neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat, wahai orang beriman, jangan kamu haramkan yang baik-baik yang Allah telah halalkan untuk kamu. Jangan kamu melampau. Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang melampau. Melampau. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah daripada apa yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada kamu, halalan thayyiban, wa halal dan molek. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah pada Allah yang mana kamu beriman dengan dia. La yu'akhidukumullah, datang hukum berkaitan dengan sumpah, sambung daripada surah Baqarah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aiman, Allah Ta'ala tidak akan hukum kamu berkaitan dengan sumpah yang lara, sumpah yang tidak ada makna yang kamu buat dengan nama Allah SWT. Sumpah yang lara. Sumpah yang mana? Sumpah lara ni. Sumpah yang mana Nabi bila kamu bersumpah dengan sumpah lara ni, seperti mana Nabi bersumpah tak si minum madu tu lah. Tu sumpah lara tu dipanggil tu. Sumpah lara. Dia kena batalkan. Dia tak perlu laksanakan. Dalam hadis Nabi beritahu, bila kamu bersumpah dengan suatu perkara, kemudian kamu nampak hak lain lebih molek daripada sumpah kamu tu, kamu batalkan sumpah kamu tu. Kamu kena buat upaya terbaik sekali. Bila sumpah dengan nama Allah, dia tidak ada kaitan dengan perkara yang mana tak terbaik. Dia masih kena ada kaitan yang terbaik. Jadi dia tu panggil sumpah lara sebenarnya. Jadi sumpah lara ni bukan wallahi tallahi. Nak gimana wallahi nak pergi pasar. Orang Arab ya. Itu bukan sumpah lara, itu main nama-nama Allah tu. Itu dilarang sebenarnya. Itu bahaya tu. Ini sumpah-sumpah lara. Allah Taala tidak akan hukum sumpah lagu ni. Tak nak bagi tahu. Ya, tapi walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi sumpah yang mana yang kamu benar buat sungguh-sungguh, benda tu tidak ada bercanggah
syariat. Maka kena sempurna sumpah ni. Mana ayat berkenaan sumpah ni, hadirin-hadirat, lagu-lagu mana dia kena sempurna kan? Dia kena sempurna kan? Bila cukup syarat dia, tak ada gabar-gabar, tidak bercanggah dengan syarat, maka dia kena sempurna kan? Ada pun sumpah seperti mana kalau benar bola ada nak unggar dengan telanjang, tu tak boleh buat tu. Tu tak ada kaitan dengan Allah tu. Tu dosa, tu percakapan tu dosa dah. Orang tak bersumpah dengan perkara maksiat ni. Yang Allah Taala tegur dalam Quran ni, waktu tak kecek, waktu tak boleh. Badhi tak boleh dah tu. Kalau Allah tegur sahabat kan, berkenaan dengan tak saya tolong orang sebab dia bersumpah dah dengan nama Allah tak saya tolong orang ni. Kerana ada marah ke apa lah. Tak, kita nak tolong dia, tapi kita dah sebut nama Allah tak saya tolong dah dia. Jadi kita tak boleh tolong dia. Ni Allah kata jangan kaitkan dengan dia ni. Allah tidak ada kaitan dengan perkara-perkara begini. Perkara begini. Menyebabkan kita tak boleh buat perkara kebaikan kerana bersumpah dengan nama Allah. Allah tidak ada kaitan. Atau la taj'alullah urdatan li'aimani. Atau jangan jadikan nama Allah ni asbab menyebabkan kamu tak boleh. Tu bukan itu. Adapun bersumpah wallahi tallahi ni tak ada makna ni. Tu tak perlu turun wahyu tu. Nak turun wahyu tegur lagu ni. Dia orang tak ikut kan? Tak ikut kan? Fa kafaratu it'amu asharati. Jadi kafarat dia apa dia? Bagi makan pada 10 orang miskin. Yang terbaik yang kamu bagi makan pada keluarga kamu, yang kamu makan pada keluarga kamu. Au tahriru raqabah, au kiswatu, ataupun bagi pakaian mereka, ataupun bebaskan hamba, Lagu mana keadaan? Mengikut keadaan kemampuan kita lah, keadaan kemampuan kita. Kaman lam yajid, tapi siapa dia tak ada, miskin sangat, maka puasa 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza, itulah kafarah kamu untuk kamu batalkan apa dia? Bila kamu bersumpah. Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah telah jelaskan untuk kamu hukum dia. Ta'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai beriman, sesungguhnya arak dan judi itu wal ansab wal risum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ni mula. Ni ayat tu haram arak. Kita sambung esok habis ni. Esok habis pagi masuk surah Barak. Tengok dia ke tak. Kalau tak ada air kami juga pagi subuh. Tapi esok kita ada jamuan. Jadi minta tuan-tuan anda boleh terlibat dengan kita. Esok jamuan buka puasa sini. Esok hari Rabu. Kita cuba habis juga pagi esok. Kita tengok lagu mana. Kalau tak habis kat pagi kami. Ada pagi tengah lepas subuh pukul 9 dan juga petang ada esok. Ada macam biasalah. Subhanallah.